Hari itu juga ada yang sama juga, saya text Ustaz tapi Ustaz tak reply mesej saya tak tahulah. Mungkin Ustaz tak minat saya Saya tak ke. dapat. Kalau saya tahu Zizan mesej saya terus saat hantar satu tiba-tiba saya terdengar dalam video, saya check kat mesej, Zizan ada mesej. Oi, terharu juga kan. Allah Akbar. Tak, itu benda saya tak boleh nak tipu Ustaz. Memang saya betul-betul, saya betul-betul rasa benda tu. Saya tak boleh nak tipu. Saya kalau tengok video ataupun tengok filem, susah orang nak impress saya. Sebab kerja saya adalah syuting dah. Kalau saya tengok apa benda pun, saya akan fikir macam, ini syuting ni, ini skrip ni, ini dibuat-buat ni. Tapi kalau benda tak dibuat-buat, sampai dalam hati saya, insyaAllah benda tu satu benda yang ikhlas. Satu benda yang cukup luar biasa. Tapi saya risau juga bila saya tengok Ustaz live dengan Nelofa. Ustaz kata, Ustaz tengok Siti Nurhaliza dalam TV, Ustaz kata, kita doakan sayang dia. Tapi bila Ustaz sebut sayang Nelofa, saya risau bini Ustaz je. Dia tak marah ke Ustaz bila Ustaz cakap macam tu? Zizan dengan Nilofa tak ada apa-apa kan? Tak ada. Tak ada Ustaz. Jangan. Asal Saya Ustaz pun suka tak dia ada ke? apa-apa juga. Ha? Suka juga, takkanlah tak suka Zizan kan? Betul Ustaz. Suka Baik, juga. cantik pula takkan tak suka. Mesti suka kan? Betul Ustaz. Tapi tak isteri pada yang satu. Ustaz lupa komen. Amboi dia kata. Ada komen kat situ. Sudah. Aduh. Tapi kita setia pada yang satu kan Betul. Macam Zizan okey. Zizan okey. Zizan? Ya Ustaz. Ustaz dah cuba susu Nelofa Ustaz? Macam mana? Ustaz dah cuba susu Nelofa tu. Susu yang dia jual tu. Allah, salah faham pula nanti. Saya selalu pergi butik dia. Isteri selalu beli tudung kat situ. Oh, Alhamdulillah. Saya pun nak beli tudung. Nak beli tudung dia pun saya tak pakai tudung. Tudung isteri. Saya ada beli dekat butik Nelofa tu. Kat mana? Tapi dia tak ada. Saya intai-intai lah. Tak ada pula dia. Tengok. Jumpa staff-staff lah. Alhamdulillah. Ustaz Nelofa gelak Ustaz. Allah. Butik lah. Kaya dia Allah bagi rezeki curah-curah. Zizan pun boleh tahan juga. Zizan, itulah ramai kat luar sana yang susah-susah Zizan. Itulah kita niat ni tahun ni kita mungkin ustaz-ustaz, artis-artis kan, orang-orang awam, semualah kita semua yang yang kita punya ni, kita setiap orang, kita kalau ada jiran susah, kita buat reportkan ke, kita hubungkan dengan zakat ke. Kadang ramai-ramai mungkin dah dapat tapi mungkin dapat bantuan duit, tapi mereka kadang perlu rumah kan. Kita longgok bagi beras sebab banyak longgok-longgok di tempat letak beras pun dah tak ada dah. Apa keperluan yang paling penting. Jadi kalau semua orang ambil tahu pasal hal jiran dia, mudah-mudahan Malaysia ni jangan satu orang pun yang lapar, satu orang pun yang tak ada tempat tinggal kan. InsyaAllah. Orang, bukan kita nak setiap orang kita bantu begitu. Saya pun niat begitulah, tak nak ada satu orang pun yang susah dekat tepi jalan. Biar semua orang dalam dunia ni dapat dibantu kan. Dapat, terutamanya dalam Malaysia ni lah. Bermula kat Malaysia, rahmat Allah mencurah-curah. InsyaAllah. Ada orang lah kaya, miskin. Ada orang, saya pernah sebut, saya jumpa budak jual burger. Dia jual burger, dalam burger tu dia ada letak macam dadah begitulah. Lama dah cerita ni. Lepas tu saya pun jumpa dia, saya berbual. Dia cakap kasar, 90 patah dia cakap, 80 mencarut. 10 je yang elok. Dia memang budak-budak kecil kan, mulut dia memang kau ajar jugalah. Dia rapper ke apa? Budak dia tak tahulah, tapi macam Zizan rapper juga tapi nampak macam ulama begitu Dia rapper dengan robber lain Ustaz. Dia berbeza Ustaz. Lepas tu Ustaz? Lepas tu saya ajak pergi masjid. 3 hari saya ajak, hari ketiga pun dia datang. Sampai kat masjid, saya tengah tidur, dia kejut. Ustaz dah tidur ke? Saya kata, dah tidur, dah jagalah kau kejut ni. Lepas tu saya pun ajak, kata Ustaz, saya ni jahat, tak guna. Kau kecil-kecil jahat, apa kau buat? Macam-macam Ustaz, apa kau buat? Kau buat apa macam-macam Ustaz, saya jahat. Kau tengok cerita apa ni jahat? Dia cakap jahat. Dan sekali dia tunjuk ada dadah tu. Dia saya tengok, dia tunjuk. Saya kata, Dek, ini bukan jahat. Ini gila nak mampus ni. Kita dua-dua kena hukum gantung sekejap lagi. Banyak Ustaz, dadah Ustaz? Boleh tahan juga bang. Macam lepas tu, saya suruh dia sorok lah. Bukan sorok, saya letak jauh-jauh lah Dek, ni kan bukan. Dia kata, Ustaz bukan. Takkan Ustaz kena tangkap. Dia bukan kira kalau dadah ni biar janggut sampai perut pun kena tangkap juga. Betul. Lepas tu, saya pun dia, saya semayang, saya jadi semayang, jadi imam, makmum, saya ringkaskan. Lepas tu, lepas berapa lama saya makan dia, saya bagi dia jubah. Berapa hari dia dakwah kawan-kawan dalam kebun getah. Masuk dalam kebun ni.
Masya Allah. Saya kata bahaya malam-malam ni dik. Tak apa Ustaz, Allah kan ada. Wah, dia pula ceramah saya dah. Oh, cik. Jadi aku ceramah kau pula ceramah aku dah kan. Lepas tu saya pun nak balik KL, dia peluk saya. Ustaz nak ikut Ustaz balik KL boleh? Saya kata dengan dia, kena tanya kau tinggal siapa? Dia tinggal dengan nenek. Mak ayah dia dah berpisah, tak tengok dia. Ramai kat luar sana. Lepas tu saya pun jumpa nenek dia, makcik saya nak bawa cucu makcik pergi KL. Dia kata tak boleh. Kenapa? Cucu saya ni jahat. Tak adalah makcik dia baik, budak-budak nakal. Bukan nakal Ustaz, dia jahat. Tak adalah makcik yang jahat tu setan. Bukan, dia ni setan sebenarnya, kata nenek dia. Tak adalah makcik baik. Last year saya ringkaskan sampai KL, saya bawa pergi KL dah Zizan. Dia dah berapa tahun kat KL ni, dia dah hafal 15 juz Quran, 15 juz. Masya Allah. Dia kata apa? Ustaz, dah lama tak tengok Zizan sebab dia degil, jarang-jarang nak tengok. Sekali dia jadi baik, dia peluk saya, dia kata Ustaz, saya dah tak ada mak, saya tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup. Saya ada Ustaz je dalam hidup saya. Ustaz, janganlah lupakan saya, dia kata. Saya dah tak ada siapa-siapa saya ada Ustaz. Saya bila tengok budak itu kan, rasa macam happy sangat, seronok sangat. Masya Allah. Sebab saya percaya semua orang dalam dunia ni boleh bantu kan. Bukan saja duit, juga kita nak bantu jiwa dia. Dia rindu kasih sayang, rindu kebaikan. Walaupun siapa-siapa orang kata maknya ke apa-apa semua kan. Transgender ke kan. Tapi bila kita jumpa kan, baik-baik dia. Baik. Baru cakap nangis, dia orang rindu kebaikan Ustaz ni. Semua jadi kawan-kawan. Alhamdulillah saya buat kursus 50 orang. Saya kata kiam mulai pukul 5, pukul 3 dia orang datang. Masya Allah. Dia jarang semayang nangis-nangis, tapi semayang dengan masa tu program dengan maknya kan. Transgender, saya jadi imam, dia orang nangis-nangis kuat-kuat. Dengan saya sikit tak boleh tahan nak semayang. Nangis-nangis. Alhamdulillah. Berubah. Bukan nangis je. Dalam ramai tu ada yang mula balik kampung, ada yang rindu dah lama tak tengok mak ayah, ada yang macam ada jadi pendakwah. Jadi saya percaya semua orang ni boleh dibantu, boleh jadi baik. Yang penting maknya tu jadi pendakwah Ustaz? Maknya jadi pendakwah. Ada 4 orang ni. Itu memang memang tak payah sebut Azan. Yalah. Memang lain macam jugalah. Ala-ala cantik macam lupa juga. Macam ni lupa lagi ya Allah. Macam Ustaz. Saya pernah solat. Saya pernah solat dengan maknya Ustaz. Saya pernah solat dengan maknya. Pernah solat kan? Bila alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin kan kita amin dia. Amin. Dia lembut Ustaz. Saya jadi macam terdiam. Saya jadi terdiam Ustaz. Saya kata Allahu akbar kan. Tapi tak apalah kan. Yang menerima dia adalah Allah, bukan kita. Kita tidak boleh tak sama je Azan kan. Penting saya pun dakwah dia orang bukan sebab dia orang. Sebenarnya untuk hati sendiri kan. Supaya kita sesayang pada semua orang dan kita menyampaikan kebenaran tu dengan rasa kasih sayang, dengan kebaikan dan kita doa dia. InsyaAllah semua boleh jadi baik, semua boleh berubah. Saya percaya macam tu. Terutama itulah anak-anak kecil-kecil yang tu terbiar banyak di dalam tak ada mak, tak ada ayah, dia orang rindu kan. Rindu. Betul Ustaz. Tapi kalau orang-orang macam gini ke Ustaz kan, tak kisahlah maknya ke apa benda ke orang yang macam tersasar. Saya tengok kadang-kadang dia orang ni baik Ustaz. Tapi dia orang mungkin segan kan. Macam saya dulu kan. Dulu kita nakal kan. Tapi bila ada satu-satu time mungkin Allah hantar apa ni, macam kita rasa nak solat, hantar satu perasaan macam aku ni jauh sangat. Lepas tu kita start solat. Allahu akbar kan. Lepas tu bila habis solat, Assalamualaikum. Kawan pun kata, kau solat Kau solat. So macam mana Ustaz pendedahan tu? Adakah salah kita atau salah kawan? Saya pun tak tahu apa nak jadi. So pada saya kita sendiri kena cari inisiatif untuk dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan solat, orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Quran. Tapi macam mana pula Ustaz punya pengalaman yang Ustaz tengok? Dia perlukan suasana yang baik kan, suasana yang baik. Perlu kawan-kawan yang baik ni. Kita kawan semua orang, tapi ada kawan-kawan yang baik yang memang kita berkawan dengan dia, tiba-tiba teringin nak baca Quran. Kawan dengan dia tiba-tiba rasa nak semayang je. Kawan-kawan yang selalu bina duduk dengan dia, kalau tak semayang tu bukan kita, azan je dengan kita sekali semayang Jumaat. Azan je dengan kita, baca Quran dengan kita macam nak ikut dia baca Quran macam tu. Saya ingat saya kecil-kecil lah ramai orang yang
pendakwah ni, diorang banyak bawa saya. Jadi saya berkawan dengan diorang sampai kita jadi macam kat mana-mana, dekat airport diorang semayang, dekat stesen bas, pergi luar negara, kat mana-mana. Jadi macam dah biasa dah. Semayang atas flight. Dia bila berkawan ni tak payah belajar lama-lama. Kalau belajar macam tu, dia jadi susah kan. Belajar macam mana semayang. Tapi bila kita berterbang ada seorang kawan, dia ni kaki semayang. Kita tengok macam ni semayang, senang je. Tak susah pun. Macam mana dengan kiblat, dengan wuduk, dengan apa. Rupanya senang je. Barulah kita kat kapal terbang yang kat mana-mana pun semayang. Saya pernah sekali semayang dekat airport, dekat airport Karachi tau Zan. Karachi masa tu umur 19, duduk kat airport. Tiba ada suatu orang perempuan France, cantik. Seksi sikit lah. Lain macam Zat. Lepas tu kita nak cerita pasal perempuan ke pasal nak cerita pasal ni? Pasal dia dua-dua sekali lah dah malam-malam. Tak tahu kenapa design lain sikit cerita dia. Tak apa Zat. Kita lelaki biasa tu. Lepas tu dia pun doa, nampak dia, saya doa, ya Allah bagilah dia hidayah. Tiba-tiba naik kapal terbang, duduk sebelah Zizan, duduk sebelah. Sebelah. Ya Allah makbul pula doa. Duduk sebelah dalam kapal terbang. Ustaz doa benda lain, dia duduk sebelah ustaz. Duduk sebelah. Ya Allah, tu tak apa tu, tasbih tu pegang gitu kan, pakai serban. Pergi bila air tangga serban. Maksud tu umur 19. Tangga serban. Ringan sikit rasa tu. Kepala dia ringan sikit kan. Kalau tangga kopiah lagi ringan. Ustaz 19, ustaz dah pegang tasbih dah, ustaz umur 19. Daripada dulu kan bermuda lagi semangat je kan. Sekarang kurang sikit semangat. Sekarang ni ustaz umur apa? Sekarang kita lebih kurang kan? Kita sebaya kan? Tak tahu, saya 36 tahun ni. Ustaz apa? Sama 84 kan? Oi, sama umur kita Ustaz. Sama kan? Tapi nampak macam Zizan muda banyak lah. Zizan macam sama lebih kurang. 18. Itulah mungkin ada amalan-amalan. Saya ingat ustaz muda pada saya. Maknanya ustaz umur 19, ustaz pegang tasbih. Umur 36, ustaz bawa wai suku. Lain macam ustaz punya kehidupan. Dia jadi tengok. Okey, berbalik cerita tadi Ustaz. Lepas tu tiba-tiba duduk sebelah, saya pun berbual lah Izan, peramah, duduk sebelah orang cantik, peramah sikit. Berbual. Lepas tu tiba-tiba masuk waktu semayang subuh. Saya pun bangun, saya semayang. Menghadap ke dia sebab kiblat check, menghadap ke situ. Allahu Akbar, saya semayang. Dia tengok saya semayang Izan. Tadi saya tengok dia, sekarang dia tengok saya pula. Dia tengok ustaz pula, okey. Bila dia tengok saya semayang, saya jadi tak apa khusyuk. Tiba-tiba terbaca kuat sikit, tak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senyum-senyum baca Izan. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahim. Jadi lah baca. Maliki yaumiddin. Sedap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Senyum baca beri salam. Lain macam Kalau saya pakai side mirror, saya tak pusing. Saya tengok side mirror. Habis dia tanya orang Islam, saya pun dakwah dia sikit-sikit. Jadi cerita saya ringkaskan. Perempuan France masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lepas tu kawan-kawan saya kat sana, tak lama dah kawan saya tu minta tolong ajar. Tak lama kahwin dengan kawan saya tu. Ya Allah, kawan saya tu boleh tahan juga. Orang suruh ajar agama, dia kahwin pula Izan. Kalau orang tanya, dia bukan ajar tak ikhlas dakwah, dia kurang ikhlas sikit. Yang tu kurang ikhlas sikit dakwah tu. Dia bukan ajar, dia kurang ajar Ustaz. Dia makan seorang. Begitu tu ajar semayang dia ajar. Jadi wife dia lah sekarang ni Ustaz. Masya Allah. Jadi tahu tak Izan, banyak orang-orang yang bila kita walaupun cuma sembahyang kan, dia tengok dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Ini kan pula kalau kita bersedekah Izan. Selalu orang kait orang Islam ni pada dulu kan tak tahu mungkin orang selalu kait Islam ni teroris, yang tak baik. Pada dulu-dulu kan Izan, orang takut Izan kalau tengok pergi kopiah-kopiah, janggut-janggut kat mana-mana. Kalau luar negara kan. Tapi apa yang kita nak perlu kedepankan dengan media yang ada sekarang, antara yang paling besar ialah kasih sayang. Bukan soal duit berapa ringgit kita beri, tapi soal kita ambil berat pasal mereka tu kan. Selalu apa benda tak, orang tua-tua kan, people don't care how much you know until they know how much you care. Begitu bunyi. Macam tu Ustaz. Macam ambil berat sangat, tapi rupanya tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa tak nak ambil. Kita tunjuk rasa ambil berat pada mereka. Yalah. Betul. Satu lagi saya salute Ustaz. Ustaz ni tak
tak ada dendam dengan orang. Orang buat macam mana pun Ustaz okey. Orang buat apa pun Ustaz tenang. Ustaz maafkan. Macam mana Ustaz nak create perasaan tu Ustaz? Setengah orang susah tau. Bila dia kata musuh, dia musuh lah orang tu. Tapi kalau Ustaz ni kalau kata musuh, Ustaz lah doa supaya musuh tu okey. Mungkin musuh tu sayang Ustaz balik. Ustaz sayang lagi musuh tu. Macam mana nak create rasa tu Ustaz? Itu tips saya rasa yang paling penting tu kena ada tu. Hadis riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Dia Allah kata sebut amalan kamu. Dia kata tak ada apa amal saya ni. Kalau bahasa kita gitulah. Tak ada amalan saya ni. Tahu tak apa amalan dia? Dia sentiasa memaafkan orang lain. Maaf ni maksudnya kita melupakan kesalahan daripada kita. Kita lebih apa, kita selalu cakap perkataan yang baik. Rasa orang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Cuba Zizan ikut saya kata, sebaik-baik saya. Macam mana? Sekali lagi. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Gemuk-gemuk ikan. Gemuk-gemuk ikan. Pasti ada tulangnya. Pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan. Sekurus-kurus ikan. Pasti ada dagingnya. Pasti ada dagingnya. Daging ke isi Ustaz? Isi, alamak silap. Cina Zan.